kita masuk topik kita. Kepercayaan dagangan semakan realiti. Semalam kita dah sentuh mengenai pembentukan objektif. Kita dah cerita pasal Stanley Druckenmiller semalam kan. Kita bercakap mengenai Stanley Druckenmiller semalam. Itu adalah manusia yang kalau saya attribute apa yang membentuk saya, cara berfikir saya pada hari ini, insan dia adalah mendiang Van Ketab. Okey, dia yang membawa saya kepada siapa saya sekarang. Dengar berita nak kiamat tu, masa tu masuk market but buy when there's blood in the market, even if the blood is your own. Okey. Tapi yang masukkan detail-detail siapa yang saya ambil dan banyak ciplak, yang saya ciplak cara berfikir dia adalah Stanley Druckenmiller. Okay? Dan saya dah ceritakan semalam 3 cara dia melihat kepada approach kepada investment dan juga kepada trading lah as a whole. Yang pertama adalah objective setting. Portfolio dan membentuk kepada objektif setting yang jelas. When it come to objektif dalam trading ni, bila it come to objektif ni, objektif bukan hanya saya nak buat duit. Ramai ingatkan, bila kita bercakap mengenai investment, mengenai trading, objektif saya nak buat berapa. Okay. Bila bercakap mengenai portfolio, bila kita bercerita mengenai objektif, dia terdiri daripada dua bahagian besar. Yang lazim lah sebenarnya dia ada pecahan-pecahan dia. Tetapi dua bahagian besar adalah target. Okay. Target kita boleh dipecahkan kepada berapa dolar dan kepada masa. Time. Tumpang masjid. Betul? Betul kan? Kalau sebab itu Tuhan tak bagi tahu kita bila kiamat. Kalau dia bagi tahu kita bila kiamat, kita akan procrastinate dan taubat pada seminggu sebelum kiamat. Itu masalahnya. Yang kedua adalah kepada limit. Limit maksudnya berapa ongkos. Dan juga kepada berapa masa yang kita letakkan dalam bidang ini. Sama macam bisnes lain-lain. Bila kita bercakap mengenai portfolio punya objektif, kita kena letakkan dua ni. Target kita nak buat berapa banyak, masa untuk capai target kita kena match dengan kita nak buat berapa banyak. Saya start dengan $1,000. Saya nak buat 1,000,000. Bila target kita? Minggu depan. Kita tengok dia pun besar kecil je. Faham? Tapi yang limit tu, itu possible. Saya start dengan 1,000,000. Saya loss 1,000,000 juga. Itu possible. Itu bukan impossible. Possible. Possible, betul tak? Saya start dengan 1,000,000. Limit saya minggu depan habis 1,000,000 saya tak nak pakai dah. Boleh tak dia hilang 1,000,000 dalam masa seminggu dengan trading? Wan, Didi, Pian, Kimi, boleh tak dia nak habis 1,000,000 dalam masa seminggu? Tak payah seminggu lah. Hari ni saja. Boleh tak? Benda tengah naik, tekan saya. Keluar semua. Sampai tak boleh tekan. Senang je nak hilang. Tak sempat nak tengok, hilang. Betul? Okey. Bila kita bercakap mengenai 20 minit, 20 minit pun boleh. Itu tak ada masalah. Baru boleh sangat. Tan, janji pasti. Betul kali. Senang sangat. Macam ni habis lah. Tabur duit atas meja.
Okey, tengok bila kita meletakkan nak letakkan objektif kepada portfolio kita, letakkan target, letakkan limit, nak set benda ni, anda kena tengok siapa diri anda, faham tak? Tu saya letakkan homework semalam. Ingat saya bagi homework semalam. Buat bajet anda untuk setahun. Itu paling kurang. Buat bajet, letak max langsung habis. Sekejap je. Okey, anda kena kenal diri anda. Macam mana aku nak lukis orang ni? Okey, anda kena kenal diri anda. Pakai songkok pakai songkok. Songkok tinggi piramidi. Okey, anda kena kenal diri anda. Tak pakai baju dia ni. Pakai baju. Okey, pakai ada berseluar lah. Tak elok orang tak pakai seluar online. Okey, anda kena kenal diri anda. Bila kita nak kenal diri kita, apa yang kita nak kenal? Apa yang kita nak tahu diri kita? Yang pertama, anda ni nak berniaga. Berapa modal yang ada? Buat bajet. Buat anda punya bajet. Tahunan, bukan bajet bulanan. Berapa duit yang anda ada? Baru dah dapat plan. Dah tahu berapa duit, baru dapat plan. Ini tak, ujung bulan ni aku ada 100 untuk depo. Itu tak dapat. Itu lawak. Itu lawak adalah. Nanti depo aku trade kan. Aku simpan-simpan ada 1000 ni. Berapa boleh dapat? Itu soalan yang saya bagi tahu. Kalau itu cara anda approach trading ni, tak ke mana. Adalah 10,000 ni kan. Berapa boleh dapat? Teknik ni berapa boleh dapat? Itu soalan-soalan yang jam. Tengok pun jam. Saya tiap kali seminar, ada orang akan tanya, teknik tuan sebulan dapat berapa? Entah. Tuan, dekat kedai, dekat rumah tuan tu tanya dia, tiap-tiap bulan boleh tak dia confirm dapat berapa? Kedai yang fizikal pun dia tak dapat nak jawab, kecuali dia dapat kontrak lah. Itu pun bil dia ada naik ada turun kan. Faham? Okay? Buat bajet anda. Jadi daripada sini, yang kedua adalah anda buat timetable anda. Anda tengok timetable anda, apa masa yang sesuai kepada anda. Dia bukan kepada, saya punya bajet, saya boleh buat portfolio sebanyak 100. Saya tak dapat nak swing sebab modal saya kecil. Swing dengan apa tu tak ada kena-mengena dengan modal. Tak ada kena-mengena dengan modal. Anda tak ada masa, anda swing. Bila anda tak letakkan terlalu banyak melabur kepada masa untuk trading ni, anda tak expect untuk nak buat 100 tu jadi 100 balik hujung bulan. Itu 100% punya return. Mengamut. Okey? Bila anda dah buat benda ni, kepada timetable anda kenal pasti apa kaedah dagangan yang sesuai kepada anda. Rule of thumb dia simple. Kalau anda ada 2 jam, sekurang-kurangnya 2 jam berturut-turut satu hari, berturut-turut ataupun lebih, sama atau lebih, anda boleh intraday ataupun scalp. Kalau anda ada lebih daripada 2 jam, memang berturut-turut, bukannya sekejap ada, sekejap tak ada. Bukannya 10 minit sekarang, 10 minit nanti, tak. 2 jam berturut-turut. Okey? Kalau anda ada kurang daripada 2 jam berturut-turut, anda pergi kepada kepada swing. Time frame. Anda tak pergi bawah daripada H1 dekat swing. Okey? Dari situ juga anda akan lihat kesesuaian kaedah trading dengan siapa anda. Anda tengok diri anda, teknik trading terbahagi kepada 3. Teknik trading terbahagi kepada 3. Trading teknik terbahagi kepada 3 jenis. Bukannya swing, bukannya apa tu. Yang pertama adalah contrarian trading. Contrarian. Ini sesuai kepada mereka
yang disiplin amat-amat tinggi. Ini sesuai bagi mereka yang amat-amat disiplin. Tapi ramai trader yang anda tahu anda tak disiplin, anda buat contrarian trading. Apa maksud saya? Atas sell, bawah buy. Market sideways, kita identify support resistance. Ini ramai dekat retail trading. Kalau rasa familiar, dengar cerita ni betul-betul. Kalau rasa familiar, kalau anda tengah driving sekali, stop ke tepi dulu. Dengar betul-betul. Stop tepi jalan dulu. Dengar betul-betul. Ramai trader suka buat contrarian trading. Dia identify range dalam market. Ini adalah something yang amat-amat. Anda boleh call account manager anda kat XM. Anda tanya benda ni. Betul ke tak apa saya kata. Bila market sideways, atas bawah makan, okey. Tak ramai trader MC. Kalau dia MC lah bahasa dia, stop out. Bila market dia hold, lama-lama turun balik. Okay. Itu range market. Ini adalah paling popular dalam retail trading. Paling popular. Okay. Hold, lama-lama dia turun lah. Lama-lama dia naik lah. Hold dia. Malam-malam peluh-peluh tengok kan. Bila tak tengok, jiwa dia terganggu. Hidup dia satu. Tapi bila okey dia dunia aku punya. Okay. Contrarian trading ni adalah sesuai kepada market tengah ranging. Dan ini adalah yang paling popular di kalangan retail trader. Sebab ramai menggunakan teknik ringkas, support resistance dan menggunakan candlestick. Float, tapi itu yang jadi macam tu. Itu contrarian. Yang sistem contrarian ni adalah sesuai bagi mereka yang disiplin amat tinggi. Faham tak? Bila salah, anda tahu anda salah, anda pergi tutup position anda. Okey? Contrarian trading. Ini disiplin amat tinggi. Disiplin amat-amat tinggi. Disiplin, kalau daripada sudut disiplin yang perlu, yang paling seorang yang memang kuat disiplin dia boleh buat contrarian trading. Tapi berapa ramai yang tahan macam tu? Itu nombor satu. Nombor dua adalah kepada mereka yang satu lagi yang popular, breakout trading. Breakout trading ni pun popular di kalangan retail trader. Ni breakout trading. Okey, breakout Ini apabila range tadi breakout, dia tekan masa breakout. Ini ramai yang buat masa news. News range breakout tekan. Okey? Dia ataupun dia tengok ni breakout tekan, masa breakout tekan. Breakout candle kecil, pullback sikit, masuk. Dia tengok breakout dekat H4, tunggu H1 pullback sikit, masuk. Ni breakout trading. Okay. Yang ini masalah dia kalau dia adalah satu fake out. Ni masalah dia. Dan sama juga, ini pun disiplin yang amat tinggi. The thing about breakout trading adalah anda perlukan masa yang untuk nak perhati market lah. Okay, itu breakout trading. Dan yang ketiga, yang ramai tak suka buat. Yang ramai tak suka buat adalah pullback trading. Tengok ketiga-tiga ni kata kunci dia. Nampak belakang dia? Disiplin. Dan risiko yang dekat sini, pullback trading adalah price tak pullback tempat yang kita nak. Kebanyakan teknik adalah ini dan ini. Tak banyak untuk breakout trading. Kebanyakan teknik adalah contrarian dan pullback.
Masalah dengan pullback trading ni, tak ramai yang dapat ikut sebab kena tunggu. Faham? Ini kena tunggu. Bila nak trade? Faham? Ni kena tunggu set up. Tak ramai yang dapat buat. Sebab kena tunggu set up. Dia masalahnya, saya nak trade sekejap je bang, saya masuk. Dan biasanya yang sekejap ni, dia tak ada masa sebenarnya. Lepas tu dia nak masuk intraday. Sebab itu dia tak dapat disiplin. Dia pakailah apa-apa teknik pun. Satu, biasanya dia tengok structure, lepas tu dia tengok momentum. Tukar-tukar kan. Mana satu dia nak ikut tak tahu. Okey, anda pilih mana satu anda. Cuma anda kenal diri anda. Okey, mana satu yang betul? Semua betul. Asalkan lengkap, ada stop loss, ada TP dan kaedah khusus untuk anda masuk dan keluar pasaran. Jadi, untuk anda nak pergi muhasabah diri anda ni, berdasarkan berapa bajet anda ada, masa yang anda ada, kaedah trading yang anda dapat buat sesuai kepada anda, di sinilah untuk anda melihat realiti dunia tu. Anda kena faham konsep realiti dalam dunia dagangan ya, dalam dunia investment ya. Di mana ini adalah yang asas ya. Higher risk, higher return pun higher. Itu yang pertama. Itu realiti dia. Okay? Risk and return akan correlate cantik. Almost one to one. Tunggu-tunggu tak jadi. Betul? Tapi pilih salah satu. Mana satu yang sesuai kepada anda? Dia tak dapat rojak. Sebabnya terbukti. Memang trading punya sistem 3 tu je. Yang masalahnya yang main tekan tu. Lepas tu kata saya trading. Itu bukan trading. Itu judi. Simple je. Tak ada analisa, nampak macam kan. Dan dia pandai trade. Itu masalahnya. Tu lain jadinya. Itu bukan trading. Teknik tak ada. Apa tak ada. Lepas tu kata ada analisa tekan. Trading itu skill. Ujungnya. Padahal sepatutnya trading tu kita macam ni aku masuk. Macam ni aku keluar. Tu dia. Benda yang sentiasa diulang-ulang. Lagi haru dia pergi campur-campur. Sebab trader ni dia banyak teknik yang dia belajar. Lepas tu masuk sekejap teknik ni, sekejap teknik tu. Anda takkan tahu prestasi portfolio anda berdasarkan sistem yang diguna pakai. Okay? Risk dan return adalah selari. Itu memang memang kenyataan dia. Sebelum nak tengok dunia ni, dia ada satu gap kat kita ni yang dipanggil sebagai kepercayaan kita. Inilah kita punya jendela kepada dunia nyata kat sini. Bila anda nak lihat diri anda, sebab itu biasa, dalam setiap kita ni ada ego kita, ada tamak kita, ada takut kita, ada sifat-sifat kita masing-masing lah, dan setiap orang berbeza. Agama, budaya, bangsa, persekitaran, biologi dan lain-lain akan membentuk siapa diri kita ni. Teknik campur-campur. Alamak. Tu jangan buat, Fi. Jangan buat. Ashraf tu apa maksud dia? Saya selalu tengok perkataan tu. Saya apa maksud Ashraf kan? Jangan buat. Sebab itu semalam saya bagi tahu kan, tulis teknik anda pakai satu. Sambil tu lihat prestasi dia. Jangan pergi campur-campur. Sebab anda tak akan tahu sistem atau teknik tu bagus ke tak sampailah anda tahu prestasi dia. Bila kita campur-campur, kita tak dapat nak
tak dapat nak monitor dia. Itu yang hilangnya. Disiplin kita hilang. Saya tahu benda tu. Saya pernah buat. Kan, sebelum saya dengar dia orang ni, saya pun buat apa yang anda semua buat. Mukjizat. Gila. Paranormal projection. Itulah. Okey. Jadi sebelum kita nak tengok dunia nyata ni, kita kena tengok kepercayaan kita. Apa kepercayaan kita kepada dunia nyata ni? Kepada dunia trading ni, realiti dalam dagangan ni. Sebab kita sering sangat dibombat ataupun ditembak, dibom dengan benda-benda yang luar alam. Paranormal tu lah. Yang dahsyat-dahsyat. Ya? 1000 jadi 1,000,000. Benda-benda yang dahsyat-dahsyat tu. Kasyaf. Okay. Amin, amin. Ya? Di situlah saya minta kepada anda, tolonglah buat benda ni. Kalau tanya kepada saya, dokumen yang paling penting dalam semua slide saya bukannya Elliott Wave, bukannya market dynamic. Ini adalah dokumen yang paling penting dalam semua saya punya slide. Kalau anda tak dapat apa pun, at least anda dapat yang ni. Susah. Daripada 100 orang, 1 atau 2 orang pergi bertukar, saya rasa bersyukur, Sunbi. Daripada 1000 lah, 1000, 1 orang yang dapat bertukar, saya amat bersyukur. Sebab benda tu bukan simple nak buat. Bukannya teknik. Bukannya sistem. No. Daripada start dia daripada kita. Start tu daripada kita. Kita kena tengok diri kita. Dan bila kita nak tengok diri kita, kepercayaan kita kepada dunia nyata tu kita kena sedar dulu. Kita kena sedar dulu. Adakah benda yang kita percaya kepada trading tu, oh trading ni boleh buat duit. Apa anda bolehi? Aku duk hilang duit. Kenapa anda kata dia boleh buat duit? Saya kata dia boleh buat duit sebab saya nampak orang boleh buat duit. Apa anda perolehi? Nampak tak ayat saya letak kat situ? Apa perkataan saya letak kat situ? Saya tak letak orang lain. Saya letak anda. Kepercayaan anda. Contoh, kepercayaan anda. Trading equal to buat duit. Satu lagi. Trading equal to financial freedom. Ni yang paling lawak sekali. Yes, dia untuk anda. Betul. Inilah cabaran paling susah nak buat. Saya buat tiap minggu. Tiap-tiap minggu. Saya punya note penuh dengan benda ni. Tiap-tiap minggu. Note saya penuh dengan benda ni. Benda ni sahaja dekat note saya. Ni. Ni dalam note saya semua benda ni sahaja. Tiap-tiap minggu saya buat benda ni je. Kalau nak tahu. Sabtu, Ahad, saya akan ambil 1 jam untuk nak tulis benda ni. Yang dia hampir kita duduk tenangkan diri dan just tulis. Apa kepercayaan saya kepada dunia dagangan, dunia pelaburan dan apa yang saya perolehi daripada kepercayaan saya tu. Jadi kalau anda kata trading boleh buat duit, apa yang anda perolehi, saya faham cara dia dan saya tengah cari macam mana saya tambah ilmu untuk cari bagaimana nak trade. Itu baru apa yang anda perolehi. Sebab kalau anda kata trading boleh buat duit, apa yang anda perolehi? Anda duk hilang duit, anda tak perolehi apa-apa. Itu contoh dia. Saya percaya kepada scalping. Jadi, apa anda perolehi? Saya masuk dan menggunakan sistem scalping. Yes. Sebab kita tengah
Benda paling susah nak buat sebenarnya Kimi, bukannya kita nak baca market. Benda paling susah nak buat adalah kita nak baca kita. 4 quadrant income. Saya tak dapat nak buat lebih mendalam lagi biar sampai jadi nasihat pelaburan. Tu yang tak dapat. Betul. Betul. Betul kan? Kalau tengok slide saya lama-lama dulu 2016 sebelum dekat XM lah. Saya banyak cerita benda-benda tu. Kalau dulu lah. Yang slide color biru. Color biru. Color biru betul. Ada White House. Dulu punya slide. Kiyosaki, Robert Kiyosaki. Semua bagus. Dia semua yang ni bagus. Tak ada kenapa kita tak sokong ataupun nak bantah, tak ada. Okay, trading adalah untuk financial freedom. Mana ada? Trading bukan untuk financial freedom. Investing untuk financial freedom. Sebab trading jatuh dalam active income. Oh, guna robot. Robot kita tak payah tengok. Mana ada? Robot mana tak payah tengok. Robot kita tengok. Sudah berjaya. Okey. Buat apa? Buat benda yang masuk akal. Itu je. Paling simple adalah buat. Dan tolonglah buat benda ni sekurang-kurangnya 3 bulan. Paling kurang lah. Anda ambil masa 3 bulan untuk buat ini. Latihan kepercayaan. Ambil dia punya. Semua ada dekat apa Discord dia. Semua dah ada. Buat 20 ke 30. Tiap-tiap minggu untuk 2 minggu pertama. Maksudnya buat untuk 3 bulan. Ini paling minimum lah. Bulan pertama, buat dia tiap-tiap minggu. 1 month. Buat dia tiap minggu. Bulan kedua, anda buat dia 2 minggu sekali. Bulan ketiga, anda buat dia sekali. Okey, jadi anda akan ada 7. 7. Bila anda dah ada 7 tu, anda tengok balik. Tulis dia balik. Lepas anda tengok 7, buat dia ulang-ulang. Try buat. Anda akan dapat banyak benda daripada benda ni saja. Try buat. Tak percaya, try buat. Anda akan banyak buka mata mengenai realiti dunia ni, mengenai realiti diri anda daripada buat benda tu saja. Saya jamin 3 bulan kalau anda bagi masa untuk anda buat benda ni, anda akan start berfikir lain sikit. Saya berani bagi jaminan. Anda akan melihat lain sikit dunia ni. Try buat yang tu. Kalau orang tanya saya, apa cara trading yang paling bagus? Ni dia dulu. Ini dia dulu. Latihan kepercayaan. Betul kali. Sebab itu kita buka mata bila tengok balik yang kita tulis bulan lepas, senyum seorang-seorang. Betul tak? Bila kita baca balik apa kita tulis pasal trading sebulan lepas, wish, macam mana aku boleh tulis benda tu? Betul tak kali? Boleh. Ui, macam mana ni? Dan dari situ kita tahu kita tengah buat kerja kartun ataupun kerja buat kerja kartun ataupun buat kerja betul. Situ baru anda start, anda letakkan kepercayaan anda kepada 2 kategori. Kepercayaan yang berguna, kepercayaan yang menghadkan diri. Yes. Gelas akan baca.
kepada kemajuan. Yes, dia adalah untuk kemajuan diri anda. Sebab trading is always a dynamic process. Dia sentiasa, seorang trader tu adalah seorang yang sentiasa menerima ilmu. Seorang yang sentiasa menerima bila ada perubahan dalam market, dia menerima perubahan kepada dalam diri dia, dia memahami sistem yang dia pakai itu tak ada sempurna dan dia faham bahawa ada perubahan dan kita terima perubahan. Masalahnya, ramai yang ingat trading ni adalah satu dunia yang rigid je, sama je. Dan kita tak ada kemajuan diri kita, kita nak sama je, takut lama. Macam tu lah kita. Trading pun macam tu, kita duk buat benda apa? Kita duk buat sabotaj diri. Anda tengok diri anda bila start trading dan bila berdagang tu, mistake kita dalam trading sama je. Awesome. Yes. Kaya bukan daripada trading. Kalau orang kata kaya daripada trading, anda tengok orang tu pun sama je macam anda, tak payahlah. Kan? Kaya tu bila ada trading, ada hasil dia, laburkan dalam aset pendapatan tetap. Barulah bila anda dah ada aset lebih daripada liability. So kaya tu subjektif. Orang kampung ramai kaya daripada orang bandar. Hutang tak ada. Kan? Orang bandar nampak dahsyat. Kan? Petik tangan sebelah, keluar Lambo. Petik tangan kiri, keluar Mustang. Kan? Semua dahsyat-dahsyat. Kan? Tapi hutang dia, duit dapat banyak, keluar lagi banyak daripada masuk. Kan? Orang kampung, ada tak ada, makan, sedap. Biasa. Jadi, listkan, try buat benda ni. Anda akan dapati something yang lain kepada diri anda. Saya dari tahun 2011 sampai sekarang, saya buat tiap-tiap minggu. Saya ni ada gila sikit. Padahal lebih kurang sama je benda saya tulis. Tapi, dia bagus. Saya dapati benda macam ni. Saya ni jenis orang yang apa saya buat hari-hari sama je. Kalau anda perasan kalau saya nak plan benda baru, saya akan tanya dulu kepada orang dan saya akan cuba fitkan dalam saya ni hidup berjadual. Bila ada something, contoh kalau orang alihkan saya punya earphone ni, earpiece ni, orang alih, kalau orang rumah ke anak saya alihkan benda ni, saya tak akan tahu mana nak cari dia. Saya tak akan tahu. Saya ni jenis, padahal dia dekat sebelah je. Kalau benda saya kena alih. Saya ni jenis yang tersusun. Saya ikut je. Bila beralih sikit, ada perubahan sikit, saya susah. Saya akan ambil masa untuk adapt dia. Tapi bila saya adapt, saya akan ikut je. Macam yang kita buat TikTok tu lah. Kita ada live pukul 11 sampai pukul 12. Dan petang nanti pukul 5 sampai pukul 6. Jadi kita akan buat benda sama. Saya sebelum nak buat yang tu, saya akan tengok kerja jadual saya dulu, mana dia dapat fit. Tak ada. Lamanya. Tak ada cerita lama, Aiman. So, saya dapati, bila saya buat yang latihan disiplin ni, latihan kepercayaan ni, dia membantu saya. Bila saya tak buat, sebab dia dah jadi rutin saya hilang something yang jaga disiplin saya. Faham tak? Saya start buat mistake dalam trading, startlah buat apa, startlah ni masuk ni kan. Tiba-tiba pandai trade kan. Saya dapati dia membantu saya. Kalau anda rasa ia membantu, pakai. Kalau tak membantu, jangan pakai. Tapi yang saya nampak, bagi saya, setakat ini mereka ada lagi saya daripada grup asal saya, CTFX tu, saya kenal ada at least 3 orang yang masih lagi tiap-tiap minggu inform saya dan hantar. Dia orang hantar, saya kata tak payah hantar pun. Dia orang hantar yang latihan kepercayaan ni je. Dia orang hantar ke saya. Saya kata buat apa penuh email aku ke? Tapi saya baca lah.
Tak komen. Yang saya baca lah. Dan dia kata benda ni membantu bukan hanya daripada trading, tapi membantu daripada outlook dia kepada dunia. Dia boleh gunakan benda ni dalam bisnes, dalam kerja dia orang. Ha? Penuh hutang, tak ada bantuan. Buat dia. Anda akan nampak banyak beza dia. Buat dia. Jadi, bila anda dah buat kepercayaan anda akan comparekan apa yang standard dalam bidang ni. Apa yang standard dalam bidang kita ni. Yang standard dalam bidang kita ni yang saya tuliskan kat sini. Sebab itu, untuk nak buat benda tu, anda kena sedar apa kepercayaan anda. Macam saya, generasi cepat rasa bosan. Betul. Tapi kita tahu itu adalah something negatif. Kepada, tak nak kata your generation, tak juga. Semua sama je, Iman. Cumanya, nak kata generasi saya, semua ada yang tak suka cepat. Asal ramai yang suka cepat. Tapi kita tahu itu negatif. Kan? Jadi, kalau kita tahu dia negatif, kita sedar dia negatif, dan kita ada cara untuk keluar daripada dia, kenapa tak buat? Itu je. Faham tak? Kita tahu ada cara nak keluar daripada dia, ini cara dia, kenapa kita tak buat? Itu je. Sedangkan kita tahu itu adalah benda negatif. Itu yang saya katakan cycle self-sabotage. Sebab kalau kita lihat dalam hidup kita, kita lihat dalam trading kita, silap yang dibuat adalah sama. Betul tak? Terutamanya untuk trading, kesilapan, kelemahan kita adalah sama. Ada sistem, tak pakai sistem. Ada kaedah pengurusan risiko, entah apa kita buat. Kan? Tak ada cara mengurus equity, position sizing model. Letak 1,000, buka 0.1 lot. Itu bukan position sizing. Malas yang ramai buat orang jadi kaya. Dia ambil masa. Ambil masa untuk dapat. Jadi, yang pertama adalah kepercayaan pedagang ni, kita ni bertanggungjawab kepada prestasi kita. Bukan masalahnya, kita suka, ni yang saya tegur, kita suka assign prestasi kita kepada dunia luar. Ni yang banyak berlaku. Majority lah buat benda ni. Faham tak apa maksud saya? Signal. Saya tak kata signal service tu tak bagus. Anda boleh gunakan signal service sebagai satu sistem. Anda ambil signal dia, anda letakkan bersama dengan satu position sizing model. Dia tengah naik, anda naikkan lot sizing, position sizing. Dia tengah turun, anda turunkan position sizing. Itu cara guna signal. Bukannya follow buta-buta je. Okey? Itu adalah yang lazim. Ya? Betul kan? Okey? Jadi kita ni mempunyai kawan. Kalau anda rasa anda tak dapat nak kawal hala tuju kewangan anda, habis. Itu you have the control. Anda kena faham bahawa power dalam tangan kita. Anda yang nak berubah, anda yang boleh nak buat benda tu. Kalau kita semua kita assign kepada lain. Oh, ni kena ikut signal dia ni kena copy dia ni kena buat macam ni. Ya, kena fikir. Nombor 2, objektif. Hendaklah mendalam. Benda ni yang pertama tadi. Objektif kena concise. Kenapa kita trade? Kalau untung, bila kita kata kita untung, berapa untung yang kita katakan dah untung? Dah cukup. Bila dah cukup tu, apa kita nak buat? Kalau rugi, bila kita kata kita rugi? Jangan dia licin terus. Had kerugian, ini je aku sanggup.
dan kita bangunkan model saiz posisi menerusi objektif kita. Bukannya depo 1000 buka 0.1 lot. Apa RR? Apa RR? Kali. Oh, Kimi bagi nasihat jodoh. Pian. Kimi bagi nasihat jodoh. Oh. Kau tunggu Kimi hari Sabtu Kimi. Okey. Risiko kena ambil. Dan kita terima bahawa memang ada rugi. Entah Kimi. Tu yang buih-buih tu Pian. Tanya dia. Sesuaikan kaedah dagangan dengan jenis pasaran. Sebab itu sistem 3711 kita cuma trade bila ada dan menjangka struktur lanjutan. Kau tulis apa lah Kimi? Okey, mencapai objektif menerusi model saiz posisi. Bukannya makin banyak entry. Faham? Ya. Kalau kira cara saya, leverage tu tak dikira Rosli. Leverage tu cuma untuk buka lebih banyak position. Pakai yang kita kongsikan dulu pun boleh. Rosli. Ya. Bagi saya tak kira leverage. Leverage tujuan dia adalah untuk lebih banyak buka position. Itu je. Hari Sabtu. Faham Rosli? Yang kaedah position sizing ni, dia tak peduli pasal leverage. Dia peduli pasal drawdown. Kan? Dia tak ada kena-mena dengan leverage. Sebab kita setkan berapa dolar. 2 minit lagi, astagfirullahalazim. Okey, kelebihan keluar pasaran. Bukannya pasal entry. Keluar daripada market tu. Stop loss. Yang awal kena tahu. Macam mana nak kira lot size kalau tak ada stop loss? Stop loss tak ada. Okey, take profit. Macam mana nak kira risk reward kalau take profit tak tahu kat mana? Itu yang jenis ni pergi lagi ke tak? Saya tak tahu. Tahu tak kenapa saya tak jawab bila orang tanya EU ni naik lagi ke tak? Jatuh lagi ke tak? Sebab saya tak nak bantu orang berjudi. Simple je. Kalau saya orang berjudi, saya bantu, saya bersubahat ke tak? Bersubahat kan? Kenapa saya kata dia berjudi? Sebab bila dia enter, dia tak tahu keluar kat mana. Dia tak tahu sistem dia. Berjudi ke tak? Nampak? Okey? Fikirkan apa saya sebut ni. Sepatutnya bila anda enter, anda dah tahu kat mana nak keluar, apa nak buat. Bukannya cari apa dibuat bila dah masuk. Okey, jadi rekod dagangan ada live kat luar market tu lah. Hari Sabtu malam Minggu. Jangan tak jumpa. Sebab ada kawan tu datang. Jumpa hari Sabtu malam Minggu. Okey? Jadi tolong try buat ni. Anda akan dapati banyak perubahan dalam diri anda bila anda buat benda. Try buat dia. Bagi masa anda 3 bulan. Buat dia. InsyaAllah kita sambung topik ni pada esok ada sesi. Esok ada. Isnin yang tak ada kan? Minggu 1 lagi. Isnin minggu 1 lagi. Okey, jadi insyaAllah kita sambung topik ni untuk esok. Dan kita akan masukkan mengenai portfolio tu besok. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.